permulaan penghijrahan seorang individu Islam untuk menjadi hamba yang lebih baik? Apakah permulaan penghijrahan seorang individu Islam untuk menjadi hamba yang lebih baik? Okey. Dalam satu hadis Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah dah selepas pembukaan Mekah. Faham? Mana? Dia lepas pembukaan Mekah, jadi tak ada dah hijrah daripada Mekah ke Al-Madinah. Tetapi hijrah daripada tempat yang baik ke tempat yang lebih baik itu masih hukumnya mustahab, masih dituntut oleh agama. Kita duduk tempat ni, orang tempat kata orang tempat kita duduk kampung yang kita duduk orang tak sembahyang. Macam yang pernah berlaku dalam hidup saya. Kampung yang kami duduk di Kuala Pegang ni, kampung kami tu tak ada surau. Sampai ayah kena buat surau di rumah dia. Bahatas tu kosongkan, panggil orang kampung main sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahan lama. Akhirnya ayah hijrah daripada Kuala Pegang ke Kembai di Kuala Ketih. Kampung tu hidup sembahyang jemaah, ada masjid. Pindah daripada tempat yang tak baik ke tempat yang lebih baik itu dituntut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sebuah negeri ke sebuah negeri, ke sebuah tempat ke sebuah tempat. Satu. Yang seterusnya, ni hijrah yang berlaku secara zahir. Soalan ni bertanya tentang hijrah yang berlaku secara dalaman. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak baik banyak tahun lepas, bila masuk tahun baru ni, hijrah lah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Kalau tahun lepas duk mokok lagi, tahun ni jangan mokok lah. Kalau tahun lepas banyak sangat masa habis, tahun ni jangan buang masa dah. Tahun ni guna masa untuk semua benda-benda yang baik. Maknanya hijrah daripada perkara yang tak baik kepada perkara yang baik berjalan sepanjang masa, detik dan ketika sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, kenapa umat Islam terutamanya di Malaysia tidak menyambut awal Muharram atau Ma'al Hijrah seperti mana mereka menyambut tahun baru? Sebab negara kita setakat hari ini masih belum terbentuk negara yang disebut dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang mendapat keampunan Tuhan. Belum lagi. Dia masih mewarisi peraturan yang lalu. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu negara kita ni masih belum terbentuk sebagai sebuah negara Islam. Macam Nabi berpindah ke Madinah, Nabi membentuk sebuah daulah Islamiah. Sampai hari ini masih belum terbentuk lagi. Pembawakan kita macam lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana masih berlaku pemisahan di antara kehidupan dan agama. Nah, kita harap lepas ni, harap-harap umur kita panjang. Walaupun sehari, kita harap kita dapat melihat dan merasai kita berada dalam sebuah negara Islam. InsyaAllah. Sehari pun tak apa nak tengok macam mana sebuah negara Islam berjalan. Pemerintahan negara berpaksi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Lah ni da'i, dia ikut ayat lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ikut lagi. Kalau dia ikut, letaklah Al-Quran duduk di atas sekali. Ala sayyidina Muhammad. Hukum hakam negara, undang-undang negara dah berubah. Sebenarnya tak perlu pun buat pengubalan undang-undang perlembagaan. Tak perlu pun buat penggubalan undang-undang. Kalau kita tengok para pengamal undang-undang ni, mereka dah bagi pandangan. Dah cukup. Dah cukup dengan perlembagaan yang ada. Sebab perlembagaan yang ada ni sudah pun Islam, kerana dia mengikut pemahaman kerajaan yang memerintah. Malaysia ni negara, dia panggil agama persekutuan, ialah agama resminya ialah Islam. Jadi
mengikut macam mana kerajaan memahami, dia mengaplikasi mengikut yang dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia undang-undang ni dia ialah satu matan. Faham? Jadi cara kita nak mensyarah, nak menghuraikan tu, hak itulah yang kita buat. Jadi macam mana kita nak buat negara kita beri negara Islam? Yang lebih tinggi, mahkamah mana? Mahkamah syariah ataupun mahkamah lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mencuri, hukumannya apa? Orang berzina, hukum dia apa? Jadi, hak tu yang kita nak kena bersedia. Bila mana kita mentadbir negara. Jadi, bila tanya, pasal apa tak sambut hijrah lebih? Pasal apa sambut bulan Masihi lebih? Sebabnya kerana kita masih ikut hal lama. Tapi, al-khairu fima waqa'a. Yang baik, itulah yang perkara yang baik, ialah yang berlaku. Mungkin pada kita kata tak baik, sebenarnya baik sebab dah berlaku. Tak mana kebaikan. Orang lebih ingat tahun Masihi daripada tahun Hijrah. Sebab kita ingat, ni kita orang ada ilmu ni. Sebab kita ingat terhadap lahir Nabi Allah Isa. Sebab Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman, mentadbir dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kalau Nabi Allah Isa turun esok, berarti umur dia berapa? 2021 tahun 9 8 bulan 11 hari. Supaya kita ingat alamat kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hikmah dia. Bulan Hijrah ada hikmahnya, bulan Masihi ada hikmahnya. Untuk kita ingat.